Assalamualaikum, salam satu Malaysia Nasional 8 malam ini bersama saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Norma Zalina Muhammad Noor. Berikut paparan utama edisi Ahad 26 Mac. SPRM menghadap Sultan Johor esok. 26 senjata api rela sah lesap. 6 lokasi baharu positif H5N1 dikesan. Pegawai tertinggi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menghadap Sultan Johor esok bagi mendapatkan maklumat mengenai orang tengah yang cuba merasuah baginda berhubung penganugerahan pingat. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar mengesahkan perkara itu sejurus tiba di stesen KTM Kuala Lumpur dengan kereta api yang dipandu sendiri oleh baginda petang tadi. Sultan Ibrahim turut menafikan individu itu pihak berkepentingan dalam kerajaan dan mengesahkan dia orang tempatan dan berasal dari Kuala Lumpur. Tomorrow, NACC is coming to see me. We take it from there on. I feel insulted by the whole event. Yes, biar MACC investigate the whole thing, dia akan dedak. And you will know soon. Semalam Sultan Ibrahim bertitah baginda sedia untuk mendedahkan maklumat kepada SPRM mengenai orang tengah yang cuba merasuah baginda RM2 juta untuk membeli gelaran. Kereta api milik KTMB dipandu Sultan Johor sejauh 296 km. Baginda memandu kereta api Tanjung Kupang bernombor 26108 itu dari JB Central pada pukul 9.30 pagi dan tiba di Ibu Negara kira-kira 4 petang. Dalam perjalanan, Sultan Ibrahim yang membawa penumpang terdiri anggota keluarga diraja dan kaki tangan KTMB singgah di Kluang untuk minum sebelum meneruskan perjalanan ke Gemas Negeri Sembilan. Di Gemas, baginda berhenti untuk bermesra, mengambil gambar serta minum kopi bersama-sama rakyat. Pada tahun 2010, Sultan Ibrahim mencipta rekod Malaysia apabila menjadi sultan pertama di negara ini memiliki lesen memandu lokomotif berkuasa tinggi kelas 26. Baginda pernah memandu kereta api pada program Kembara Mahkota Johor 2010. Dalam perkembangan lain, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan 26 laras senjata api milik pasukan rela daerah Selama Perak lesap sejak awal bulan ini. Laporan awal sebelum ini mendapati 44 laras senjata hilang, namun selepas semakan semula dibuat, hanya 26 senjata disahkan hilang. Daripada jumlah itu, 11 laras sudah ditemui selepas penahanan 12 orang di utara negara yang terdiri daripada anggota rela, pembeli dan sebagainya. Beberapa penahanan lagi akan dibuat di Selangor. Menurut Tan Sri Khalid lagi, pihaknya masih mencari 15 laras senjata api yang masih belum ditemui. Beliau menasihatkan mereka yang membeli senjata api daripada individu berkenaan supaya segera menyerahkannya kepada pihak polis. Kita tahu siapa mereka semua tu, jadi tak usahlah tunggu polis datang. Dengan segera serahkan kepada kita dan kita akan pertimbangkan tindakan-tindakan yang patut terhadap mereka yang datang menyerahkan senjata api itu kepada kita. Ya? Jadi itu dia kedudukan setakat ini. Tan Sri Khalid berkata demikian ketika ditemui pada sidang media Majlis Rumah Terbuka Kementerian Dalam Negeri di Air Keroh. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan siasatan awal mendapati penyelewengan membabitkan kegiatan menjual senjata api rela berlaku sejak tahun 2012. Sehubungan itu, 5 langkah awal dirangka dan dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri KDN bagi memastikan kejadian serupa tidak berulang. Dengan segera mengambil beberapa langkah, iaitu menubuhkan sebuah pasukan petugas atau task force bagi menambahbaikkan pengurusan senjata api rela, di mana urus dia persenjataan rela telah
menggunakan piawaian baru dan SOP yang harus dipatuhi oleh semua. Dan tindakan yang kedua ialah dengan melakukan tindakan menyeluruh manual pengurusan senjata api yang sedia ada dan semua arahan tetap ketua pengarah rela dilakukan dengan kuat kuasa serta merta. Dan yang ketiganya, kita juga telah menubuhkan pasukan naziran senjata api di Pejabat Rela Malaysia, dekat negeri dan juga pusat latihan rela. KDN juga akan melakukan pemeriksaan senjata api secara menyeluruh dan menambah baik tata cara pengeluaran senjata api iaitu melalui program-program jangka pendek dan jangka panjang. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakannya selepas merasmikan Hari Terbuka KDN di Air Keruh, Melaka. Kehilangan senjata api rela disedari selepas unit penguatkuasaan lesen senjata api Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah bersama unit penguatkuasa lesen senjata api agensi kerajaan dan urus setia Ketua Polis Negara Bukit Aman melakukan pemeriksaan dan audit di Pusat Latihan Rela Wilayah Utara di Sungai Petani. Bagi memastikan senjata api tidak disalahguna bagi tujuan jenayah dan keganasan, permit pemilikannya akan dipantau lebih terperinci. Tegas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad, kementerian bakal meningkatkan prosedur operasi standard SOP bagi pemilikan senjata api terhadap beberapa agensi. Tindakan itu dilihat perlu untuk pemantauan penggunaan senjata api yang digunakan agensi seperti polis dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. KDN akan memantau sistem pengurusan senjata lah. Ya, saya rasa di kalangan polis tak ada masalah. Tapi mungkin di kalangan angkatan keselamatan yang lain yang diberikan senjata ni macam rela ya, dan sebagainya lah. Dalam perkembangan lain, Datuk Nur Jazlan yang juga ahli Parlimen Pulai menafikan dakwaan The Wall Street Journal berkaitan sempadan terbuka di Malaysia membuka peluang penjenayah antarabangsa melakukan jenayah terancang. Masalah pembolosan sempadan diakui turut dihadapi negara lain yang mempunyai rangkaian sempadan yang luas. Pembolosan sempadan ini telah menyebabkan kenaikan dari segi plot pembunuhan terancang ini, saya rasa itu taklah benar. Beliau menyatakannya di Bukit Indah, Johor Bahru. Kerajaan Malaysia dijangka memutuskan segera tindakan ke atas mayat Kim Jong-nam yang juga abang tiri kepada pemimpin Korea Utara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata setakat ini perbincangan masih dijalankan dengan pelbagai pihak termasuk Wisma Putra, Jabatan Perdana Menteri serta Kerajaan Korea Utara sendiri. I think we will be making an announcement very soon, maybe as early as today, and what is the decision on the government as far as this body goes. Because the Ministry of Foreign Affairs has been and the Prime Minister's Department, they have been discussing with various parties, including the North Korean government. So they probably have made some decision, I'm told. Ketika ditanya sama ada mayat Jong-nam akan dihantar ke Korea Utara, beliau berkata keputusan belum dicapai. Tetapi sebarang keputusan berkemungkinan besar akan diumumkan sendiri Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan ini pula susulan kes seorang remaja perempuan yang memandu melawan arus di Bukit Mertajam, Pulau Pinang baru-baru ini. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Raya Datuk Nazri Siron berkata, meski remaja berkenaan telah diikat jamin namun kesnya masih dalam siasatan polis. Ujar beliau sekiranya siasatan yang dijalankan selesai dan remaja tersebut disabit bersalah, lesennya akan digantung serta-merta. Selalu kalau dia, polis akan merampas dia punya lesen. Dokumen tu akan dirampas. Dia ditahan oleh polis lah. Sementara kes dia berjalan, dia tak boleh bawa kenderaan lah. Bila ada pertuduhan besok, dia bersalah. Kalau katalah dia bersalah, maknanya kita akan ambil proses seterusnya, kita akan gantunglah lesen.
Tertuduh Eng Peven, 19 tahun, didakwa mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Kereta Proton Gen 2 yang dipandunya secara melawan arus di Lebuh Raya Utara Selatan dari arah Sungai Dua menghala ke Permatang Pauh menyebabkan kemalangan maut. Datuk Nazri menyatakannya dalam sidang media selepas Majlis Penutup Program My Lesen di Gemenceh. Program itu bertujuan memudahkan masyarakat terutama pelajar sekolah mendapatkan lesen motosikal pada harga berpatutan. 6 lokasi baharu dikesan positif wabak selsema burung H5N1 iaitu di Jajahan Kota Baru sebanyak 1 kes, Tumpat 1 kes dan Bacok 4 kes. Bagaimanapun, pengesanan itu masih dalam zon jangkitan. Ini menjadikan jumlah lokasi wabak meningkat kepada 34 lokasi melibatkan 6 daerah. Namun tiada jangkitan melibatkan manusia dilaporkan. Menurut Jabatan Perkhidmatan Veterina melalui satu kenyataan, setakat ini jumlah pelupusan adalah 38,521 ekor ternakan unggas dan 15,872 biji telur. Operasi pelupusan telah selesai dijalankan di 21 lokasi dan masih diteruskan di lokasi lain. Secara keseluruhan, aktiviti pemantauan melalui jumlah sampel yang diambil adalah 3,602 daripada 613 pemilik. Manakala jumlah kenderaan yang telah diperiksa melalui sekatan jalan raya adalah 1,914 buah melibatkan 20 kes rampasan sebanyak 133 ekor unggas. Pasukan petugas pelupusan telah digerakkan segera untuk menangkap dan melupuskan kesemua unggas di dalam 1 kilometer radius daripada setiap lokasi yang dikesan penyakit. Jabatan Veterina mengesahkan tiada ladang ternakan ayam komersial di dalam 10 km radius kawasan pengesanan penyakit. Langkah-langkah tambahan juga dikuatkuasakan termasuk pembasmian kuman di premis yang dijangkiti, kawalan pergerakan dan kuarantin zon jangkitan selama 42 hari. Wabak kini sedang dikawal di dalam radius 30 km dari lokasi kampung Pulau Tebu yang melibatkan 6 jajahan iaitu Kota Baru, Pasir Mas, Pasir Putih, Tumpat, Tanah Merah dan Bacok. Jabatan Veterina turut memaklumkan ternakan unggas yang dilupuskan tidak bermaksud ternakan tersebut berpenyakit, tetapi ianya perlu dilupuskan bagi membentuk buffer bagi mengelak daripada merebak. Kementerian Pendidikan sedang melihat kewajaran pembantu guru mengikut aspek perjawatan. Adalah tidak benar jika pihak yang mengatakan pengambilan pembantu guru ditangguhkan kerana kementerian masih meneliti elemen berkenaan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid berkata sejak projek perintis diperkenal pada 2015 di Sabah, Melaka dan Kedah, pembantu guru masih lagi bertugas namun belum dilaksana sepenuhnya di negeri-negeri lain. Pengambilan akan diteruskan berdasarkan keuangan negara. Belum dilaksanakan. Kalau kita ada kemampuan dari segi ekonomi negara misalnya, mungkin kita boleh start tambah lagi 2-3 negeri. Jadi belum lagi. Jadi kita boleh kata belum dilaksanakan secara sepenuhnya lah. Kalau tangguh mean kita tak buat. Yang ni kalau ada kemampuan kita boleh tambahkan pembantu ni. Beliau menyatakannya pada sidang media selepas dialog pendidikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 di Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu sempena jelajah pendidikan dan penerangan serta penerangan dasar-dasar utama kementerian. Lebih 2,000 orang terdiri daripada guru, wakil persatuan ibu bapa dan guru serta ketua jabatan menghadiri dialog yang berlangsung hampir 2 jam. Dalam perkembangan lain, beliau berkata kementerian kini dalam cadangan melaksanakan temuduga penempatan guru di wilayah calon yang memohon. Ia bagi mengurangkan kes duka lara dan dapat membantu permohonan guru yang ingin pulang ke negeri masing-masing. Katakanlah Kelantan, Terengganu, Pahang kekosongan pada waktu 2000. 2000. Campur sekolah baru dan campur guru yang besar 2000. So dari 2000 tu berapa you nak bawa masuk orang luar? Dari bawa balik maksudnya. How many percent you targeted? So you targeted about 1000 contohnya. Orang luar boleh balik ke Pahang, ke Kelantan, Terengganu.
Mana you still ada 1,000. Kalau lah kata paling tinggi you nak balik 1,200. So you ada 800 kosong. That 800 kosong tu kita cadangkan, isikan Pantai Timur. Isikan orang dari Pantai Timur dulu. Jadi mana you tak payah open untuk Selangor, you tak payah open lah untuk Kedah, you tak payah open untuk Pulau Pinang. You selesaikan di sini dulu. Setelah mempamerkan pertunjukan memukau ketika pameran maritim dan Aero Angkasa Langkawi 5 2017 yang berakhir semalam, pasukan aerobatik Tentera Udara Republik Korea akan membuat penampilan di ruang udara Kuala Lumpur pada 29 Mac ini. 8 pesawat pasukan itu akan melakukan penerbangan selama 20 minit melintasi mercu tanda Kuala Lumpur KLCC. Tim Black Eagle daripada Korea akan mempamerkan persembahan dan aksi hebat yang mereka buat pada 5/17 ini dan akan terbang di persekitaran ruang udara KLCC pada 29 Mac antara jam 10.45 hingga 11.05 pagi. Ya. Kalau cuaca buruk dan kemungkinan dia akan ditunda kepada 30 hari bulan. Penampilan sulung Black Eagles pada pameran 5 2017 menonjolkan pelbagai formasi dinamik membabitkan 8 unit jet berteknologi tinggi T-50B Golden Eagles buatan Korean Aerospace Industry KAI. Jet pejuang ringan itu mampu terbang sejauh 1,640 km sejam pada ketinggian maksimum 14,630 meter dari aras laut. Pasukan yang berpangkalan di Wonju AB, Gwanwon, Korea Selatan itu terdiri daripada 10 juruterbang berpengalaman dan terkenal dengan aksi manuver dan berupaya membentuk lambang Korea Selatan, Taekuk. Jumlah pelancong ke Langkawi meningkat 20% pada musim penganjuran 5 2017. Jelas sekali jenama 5 tetap relevan dan terus melonjakkan ekonomi dan imej Pulau Legenda itu di mata dunia. Penganjuran pameran di tahunan bertaraf dunia ini bukanlah untuk dipertontonkan semata-mata, tetapi ia juga merupakan sumbangan yang signifikan daripada segi pertumbuhan ekonomi Malaysia, daripada usahawan kecil sehinggalah peniaga yang berskala besar, semuanya menerima manfaat. 5 2017, penganjuran paling berjaya sejak 1991. Ia mencipta prestij dan jenama tersendiri bukan sahaja dalam kalangan pemain industri pertahanan dunia, malah telah menjadi acara duit tahunan yang dinanti-nantikan orang ramai. Edisi terbaru mencapai sasaran 40,000 pelawat perdagangan dan 170,000 pelawat awam sepanjang 5 hari penganjurannya yang berakhir semalam. Penyertaan 36 negara melibatkan 550 syarikat terkemuka dunia dengan kehadiran jumlah delegasi yang besar secara tidak langsung memberi lonjakan kepada industri pelancongan tempatan. Dari segi makanan dan minuman pula, peniaga-peniaga tempatan akan dapat meluaskan lagi peluang perniagaan mereka kerana dalam masa minggu ini ramai pengunjung sama ada daripada luar dan dalam negara yang datang ke pameran ini. Jadi saya rasa impak dari segi ekonomi itu memang tinggilah. Kedatangan pelancong pada bulan Mac sangat ketara. Bagi tahun 2015, kalau kita lihat lebih kurang 325,000 orang datang ke Langkawi pada bulan Mac. Ya, berbanding dengan pada tahun 2016 di mana kita teradakan 5, cuma lebih 300,000 sahaja yang datang. Jadi maknanya ada perbezaannya akan pelancong yang datang ke pulau ini. Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, berusaha meletakkan Langkawi dalam senarai 10 destinasi pelancongan terbaik dunia. Ia lebih mudah direalisasikan dengan adanya pameran bertaraf dunia seumpamanya. Syamila Rastam untuk RTM. Rogol kekasih lelaki dihukum penjara 13 tahun. Paparan lanjut seketika nanti. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional 8.
Belia berperanan penting dalam membentuk masa depan negara selaras Dasar Transformasi Nasional TN50. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Dalam Negeri amat positif transformasi yang kelihatan mustahil pada mulanya boleh menjadi kenyataan. Jelas beliau ia dapat dicapai melalui dedikasi dan kerjasama. Input daripada golongan belia penting kerana pada akhirnya mereka yang akan menjadi pemilik masa depan dan mendapat manfaat daripada rancangan itu pada tahun 2050. The TN50 is the first of its kind of a bottom-up consultation process that will take into consideration the demands and aspiration of every sector of communities. Input from the youth is certainly crucial, as they are the eventual owners and beneficiaries of the plan come 2050. Although the challenges seems impossible, I'm very positive that with the right attitude and preparation, impossible is nothing. Only through dedication and cooperation can we overcome and conquer our own future. Beliau merasmikan persidangan Asia Urban Youth Assembly AUYA bersempena Konvensyen Antarabangsa Bandaraya Berkembang Melaka ke-17. Pelabuhan Perikanan Tok Bali di Pasir Putih, Kelantan berpotensi menjadi hub perikanan laut dalam utama di rantau ini. Ke arah itu, pelbagai perkhidmatan bertaraf antarabangsa perlu disediakan di pelabuhan tersebut. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, potensi itu berdasarkan pendaratan ikan di Kelantan yang mencatat peningkatan lebih 3 kali ganda dalam tempoh 3 tahun. Ia meningkat daripada 62,238 tan ikan pada 2014 kepada 218,800 tan pada tahun lepas. Pendaratan yang banyak, mereka memerlukan perkhidmatan yang lebih baik. Ya, termasuk dari segi bilik sejuk bekunya, bekalan ais yang berkualiti, yang mencukupi, tetapi bukan mencukupi untuk hari ini, tapi mencukupi untuk masa depan juga. Dan ini mesti dipertingkatkan kapasiti dia. Datuk Seri Ahmad Syabri ditemui media selepas Majlis Ramah Mesra bersama nelayan di Pelabuhan Perikanan Tok Bali. Beliau turut menyampaikan antara lain 50 surat kelulusan lesen pukat suluh bilis, 150 pukat hanyut dan 160 unit pelampung keselamatan kepada nelayan jajahan Pasir Putih, Tumpat, Kota Baru dan Bacok. Beliau juga melancarkan projek membina unjam di perairan Kelantan yang akan memberi manfaat kepada lebih 3,400 nelayan. Umpama keluar dari kepompong, masyarakat orang asli kini mampu menilai dunia luar sekaligus menanam tekad dalam memajukan diri dan keluarga. Pendedahan dan kesedaran diri, dua aspek penting yang diakui komuniti itu selain panduan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA yang membawa mereka ke hadapan bersaing dengan bangsa lain. Ikuti siri kedua pembangunan masyarakat orang asli bersama wartawan Siti Salwa Yusof. JAKWA terus komited memastikan 200,000 masyarakat orang asli di seluruh negara tidak ketinggalan daripada penyediaan prasarana sehingga kebajikan komuniti itu diberi perhatian termasuk aspek kesihatan, pendidikan dan ekonomi. Jadi dari segi ekonomi dan dari segi keperluan infrastruktur masyarakat asli menjadi fokus kita dan kita percaya perkara ini kita akan dapat tingkatkan lagi di masa akan depan. Kita meningkatkan lagi taraf pendidikan mereka lah. Ya, jadi fokus kita juga pada pendidikan, jadi akan mampu melahirkan orang pandai lah di kalangan masyarakat asli untuk terlibat dalam urusan harian. Daripada 853 buah perkampungan orang asli, 84% telah dilengkapi kemudahan jalan, 80% menikmati bekalan elektrik dan 79% mendapat bekalan air bersih. Manakala daripada 22,313 buah rumah, 82% menerima bantuan program bantuan rumah PBR. Dalami lagi bidang perniagaan dan memanglah
agak sukar nak bertukar daripada kehidupan tradisi di kampung. Jadi kita memerlukan masa. Jadi kita kena rasional dan kita kena sabarlah dalam mendidik masyarakat asli ini untuk bergiat dalam bidang ekonomi. Melalui galakan Jakwa, mereka juga aktif menceburi bidang keusahawanan selain sektor peladangan yang lebih besar dengan memperoleh dividen dan pendapatan. Komuniti orang asli turut menceburi bidang kepolisan dengan pelantikan 129 orang konstabel orang asli yang digelar Senoi Pra atau orang perang ke dalam PDRM awal tahun ini. Peluang itu dibuka khusus untuk mereka dan kini beribu-ribu permohonan diterima PDRM. Masyarakat orang asli juga semakin celik tentang keperluan pendidikan. Malah sejak 1971 hingga 2016, seramai 5,425 orang asli berjaya mendapat tawaran dan menuntut di institusi pengajian tinggi awam. Juga 74 orang daripada mereka kini sedang melanjutkan pengajian ke luar negara di peringkat ijazah pertama hingga doktor falsafah, antaranya dalam bidang kejuruteraan dan kedoktoran dengan tajaan MARA. Jakwa turut berjaya melahirkan 800 modal insan berkemahiran setiap tahun sejak 2011 sehingga kini melalui program latihan kemahiran dan kerjaya PLKK. Pihak Jakwa banyak membantu dari pihak dari segi rumah PPRT, kenakan jalan, rumah, sekarang ni Dewan Terbuka dan bantuan-bantuan lain. Jakwa memberi input daripada mungkin kita mohon karen, api, air, lepas tu kita mohon chalet lah. Dari pertanian, ladang, kebun, kemudian peternakan sikit lah. Yang ada juga kerja swasta, kerja kerajaan, kerja part time, kerja sampingan kan. Pindah kat sini tahun 2012 lah, penghujung tahun 2012, bulan 12 saya rasa, pada 20 hari bulan 12 tahun 2012. Pertanian biasa, pertanian lah dulu. Tapi bila dah pindah kat sini, dia orang terpaksa ikut dengan cara dia duduk di taman lah atau duduk di bandar lah kan. Kena ikut kerja macam cleaner, makan gaji lah dekat mana-mana yang ada peluang pekerjaan lah. Kini Jakwa meneruskan usaha memenuhi keperluan dan prasarana 20% lagi masyarakat orang asli di pedalaman dengan jangkaan peruntukan sebanyak RM1 bilion. Siti Salwa Yusof untuk RTM. Komuniti Satu Malaysia memainkan peranan penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep Satu Malaysia, khususnya bagi memastikan rakyat di peringkat akar umbi mendapat maklumat tepat dan gambaran yang betul. Justru program Sepakat Negaraku Komuniti Satu Malaysia diadakan untuk memelihara perpaduan dan kemakmuran negara. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Dr. Sharifah Zarah Said Ahmad berkata, sehingga 2017, penubuhan Komuniti Satu Malaysia telah mencecah 1,500 buah di seluruh negara. Di peringkat negeri Sabah, 151 buah Komuniti Satu Malaysia ditubuhkan, termasuk 3 di daerah Lahad Datu, iaitu Kampung Jawa, Bandar Lahad Datu dan Kampung Zon Segama. Penubuhannya juga dapat membantu pemimpin tempatan di peringkat negeri, daerah dan komuniti memahami dasar dan maklumat kerajaan secara lebih jelas. Peranan Komuniti Satu Malaysia pada masa ini semakin penting dengan perkembangan teknologi maklumat yang memberi kesan besar kepada kehidupan masyarakat. Media baru seperti Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram dan sebagainya menjadi penyebar maklumat secara meluas dan pantas. Ia bukan sahaja menyebar luaskan maklumat semasa yang benar, tetapi juga maklumat palsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Seorang pembantu juru ukur dihukum penjara 13 tahun dan 3 sebatan oleh Mahkamah Session Kota Baru kerana merogol kekasih bawah umur tahun lalu. Hakim Nazri Ismail menjatuhkan hukuman itu selepas Muhammad Yuhaz Fiza Suhazwan Sukri, 23 tahun menukar pengakuan kepada bersalah. Muhammad Yuhaz Fiza didakwa merogol mangsa yang berusia 15 tahun 5 bulan pada masa kejadian di Kampung Kubang Kawah Bacok, Kelantan antara pukul 2 pagi hingga 7 pagi pada 4 Julai 2016. Dia didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Siti Haja Ali Asid. Bertemu kembali.
Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menafikan pejabatnya menyediakan pakej haji bernilai RM39,500 seperti yang ditular di aplikasi WhatsApp. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak terpedaya dengan berita palsu yang disebarkan pihak tidak bertanggungjawab itu. Datuk Seri Dr. Zamri mengetahui mengenai penyebarannya selepas dimaklumkan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Abdul Puhat Mat Nayan. Oleh yang demikian, saya ingin mengingatkan orang ramai agar berhati-hati kalau ada mana-mana pihak yang menggunakan atas nama pakej dari sahabat pejabat Menteri Besar. Pakej dari sahabat pejabat Menteri Besar. Ini disebutkan. Jadi berhati-hati dan jangan mudah terpedaya kerana ia memberi gambaran yang boleh memesongkan. Beliau menyatakannya selepas mendengar taklimat pembangunan Pulau Pangkor oleh Jabatan Kerja Raya. Mesej tular menggunakan nama sahabat pejabat Menteri Besar Perak itu menawarkan pakej selama 28 hingga 30 hari berharga RM39,500 termasuk penginapan di hotel bertaraf 5 bintang di Mekah dan Madinah. Bank Simpanan Nasional BSN menawarkan RM13,536 ganjaran kepada penyimpan sijil simpanan premium SSP tahun ini bernilai RM17.7 juta. Jelas Naib Presiden Kanan dan Ketua Jabatan Peruncitan dan Perniagaan Komuniti BSN Datuk Maria Hamzah, daripada jumlah itu 1,128 ganjaran bakal diberikan setiap bulan. Cabutan istimewa sebanyak RM1 juta pula ditawarkan secara berterusan bagi setiap bulan bermula Januari hingga Disember depan. Penyimpan yang mempunyai jumlah deposit atau baki minimum BSN SSP sebanyak RM3,000 dan ke atas layak disenaraikan dalam cabutan itu. Tahun ini BSN memperkenal konsep baharu iaitu RM12 juta, 12 jutawan, 12 bulan. Langkah itu bertujuan menggalakkan simpanan dalam kalangan penyimpan BSN. Pembinaan loji jana kuasa Jimah di Port Dickson berjalan lancar sejak dimulakan pada Julai tahun lalu. Projek yang turut dikenali sebagai projek 3B itu menelan belanja RM12 bilion dan dijadual siap sepenuhnya pada Disember 2018. Pengerusi Tenaga Nasional Berhad TNB Tan Sri Leo Mogi dalam satu kenyataan memaklumkan 2 loji jana kuasa Arang Batu. Setiap satunya menghasilkan 1,000 megawatt tenaga elektrik terletak di lokasi strategik dan berkeupayaan menampung permintaan bekalan elektrik di Semenanjung. Kemampuan kedua-dua loji itu diyakini meningkatkan kapasiti bekalan daripada 22,748 megawatt sekarang kepada 26,940 megawatt menjelang 2020. TNB ketika ini memiliki 2 loji seumpama itu di Manjung 4 dan Manjung 5. Loji-loji itu usaha TNB ke arah keberkesanan penggunaan loji Arang Batu berkeupayaan tinggi bagi mengurangkan perbelanjaan minyak ketika peningkatan kos. 50,000 pelajar Bumiputera yang tercicir dan terlepas peluang ke universiti atau kolej kemahiran akan dibantu menerusi program Jelajah Pendidikan Bumiputera JPB 2017. Sasaran itu berdasarkan kejayaan tahun lalu yang berjaya membuka jalan kepada lebih 37,000 pelajar. Menurut Pengerusi Induk Jelajah Pendidikan Bumiputera 2017, Profesor Emeritus Tan Sri Insinyur Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, 3 matlamat utama program itu ialah mencari, mengenal pasti dan membantu. Sasaran utama JPB 2017 ialah kumpulan masyarakat yang tidak berkemampuan di luar bandar, pedalaman dan miskin bandar yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Kategori pelajar yang dibantu pula ialah lepasan sijil pelajaran Malaysia tahun 2012-2016, pelajar lepasan sijil tinggi pelajaran Malaysia SDPM, lepasan matrikulasi dan lepasan asasi. Luar bandar, di mana kita tak gunakan sistem merit, kita tak gunakan UPU. Asal dia cukup syarat, dia dalam kategori miskin, kita akan tempatkan dia di universiti ataupun di kolej-kolej. Program anjuran bersama Yayasan Destiny Anak Bangsa, Gerakan Pendidikan Bumiputera
dan Koprojaya ini turut menyaksikan penglibatan 20 Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan 12 Kolej Kemahiran seluruh negara. Ini bagus sebab boleh bila ada yang tercicir macam luar bandar, dia tercicir boleh datang dan untuk tengok balik apa yang dia sesuai dengan kelakon dia. Tempat ni macam satu tempat untuk pelajar-pelajar lepas SPM atau STPM dan budak-budak matrikulasi untuk pilih bidang-bidang yang ada minat. Harapan untuk permohonan ni, saya harap saya dapat pilih-pilih khusus yang saya minat dan belajar. Satu aplikasi turut dibangunkan bagi memudahkan pemohon menyemak permohonan mereka selain berfungsi mengesan status pelajar yang berjaya mendapat tempat di IPTA dan Kolej Kemahiran. Program JPB 2017 akan meneruskan program jelajah ini ke 43 lokasi lain di seluruh negara dengan sasaran 200,000 pengunjung. Biarpun dilahirkan cacat penglihatan, namun pasangan suami isteri di kampung Paya Kecil di Temerloh, Pahang berusaha menyara keluarga dengan melakukan aktiviti pertanian. Senapi Hashim, 56 tahun dan isterinya mengusahakan tanah berkeluasan 0.6 hektar yang disewa dengan tanaman seperti bendi, kangkung, kacang panjang, cili dan jagung. Aktiviti bercucuk tanam yang diusahakan sejak 10 tahun lalu itu mendapat permintaan tinggi sehingga mampu menampung permintaan pemborong di Pasar Basah Temerloh. Katanya ilmu pertanian dan anyaman di Pusat Latihan Orang Buta Temerloh yang diperoleh perlu digunakan sepenuhnya bagi menyara isteri dan 3 anak mereka berusia 13 hingga 17 tahun. Membantu masa kalau nak ikut bantu ni malah saya masih memerlukan bantuan. Macam mesin saya tu pun dah uzur yang di tempat sana tu. Dah uzur. Itu pun saya kalau ada lah yang orang-orang yang berada, kalau boleh saya haraplah, yalah bolehlah semuakan bantuan. Seperti mesin pajak dan lain lagi macam baja apa semua dah ada Jabatan Pertanian dah uruskan. Keupayaan dan kemahiran senapi yang membajak tanah, membuat batas sayur-sayuran dan menyiram tanaman sangat dikagumi masyarakat sekeliling meski mengalami cacat penglihatan sejak kecil. Selain berkebolehan dalam bidang pertanian, senapi juga mampu membaiki kerosakan mesin pertanian seperti pam air dan mesin mini bajak tanah. Senapi juga berterima kasih kepada Jabatan Pertanian Daerah Temerloh yang sentiasa membantu dengan membekalkan baja dan sumbangan pam air. Bagaimanapun, senapi berharap permohonan rumah mesra rakyat dan projek perumahan rakyat termiskin PPRT diluluskan pihak berkuasa. Sementara itu, pemilik tanah Muhammad Siddiq Long, 76 tahun, memuji kegigihan pasangan suami isteri itu yang berusaha keras mencari sumber pendapatan sendiri tanpa mengharapkan bantuan kerajaan semata-mata. Ini saya menunjuklah kepada pihak yang berkenaan lah. Kalau ada sudi apa, tolonglah bantu dia ni. Segi itu mesin, benih, baju untuk pertanian dah bagi. Dia benih tinggal besar. Kadang-kadang dia beli di kedai kadang tak menjadi. Dia tak mau tumbuh. Betul-betul yang baik. Jadi kalau dia mesin bajak, kalau dia beli ke kedai kan, tak berapa duit pula dia dah habis. Pasangan suami isteri itu turut menerima bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM700 dan RM300 sebulan daripada Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Pahang, MUIP. Sukan malam ini dimulakan dengan perkembangan menjelang Sukan SEA Ogos depan. Skuad Taekwondo Malaysia TM berjaya merangkul 18 pingat emas di Kejohanan ASEAN Taekwondo ke-13 di Kanga Perlis. Ini bermakna misi persediaan semakin mantap buat skuad Taekwondo negara. Dalam Kejohanan ASEAN Taekwondo itu, sebanyak 7 negara ASEAN beraksi dan Malaysia menamatkan saingan di tangga kedua keseluruhan di belakang Vietnam. Sehubungan itu, Naib Presiden Taekwondo Malaysia, Datuk Muhammad Nazifuddin Muhammad Najib berkata, satu pemilihan akhir akan dilakukan bagi menentukan atlet terbaik pada Sukan SEA nanti.
New selection ni, kita akan pastikan mereka sesuai dengan equipment baru, dengan peraturan baru, dan kita akan pilih tim yang terbaik untuk SEA Games. Sebab tim kita yang telah berlatih sebelum ni sudah melatih gunakan peraturan dan equipment baru. Jadi dalam pertandingan ini menggunakan sistem lama, mungkin mereka tak boleh bersesuai balik kepada sistem yang lama. Jadi kita akan fokus 100% untuk memastikan tim SEA Games ni bersedia dengan peraturan baru dan equipment yang digunakan. Malaysia mensasarkan 4 pingat emas dalam kategori Kyorugi dan Pumse di Sukan SEA yang disertai 11 negara Asia Tenggara. Turut berkenan hadir Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail yang diiringi Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail. Selain itu, Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man. Ini pula menjelang Sukan SEA. Pada edisi Ogos ini, kita melihat pula persediaan Terengganu sebagai tuan rumah acara sukan berkuda endurance Sukan SEA yang dikabarkan berjalan lancar serta mengikut jadual. Setiap kemudahan di Terengganu International Endurance Park TIEP Lembah Bidung Setiu telah ditambah baik sebagai persediaan Terengganu bagi acara sukan berkuda yang pertama kali diadakan di negeri itu. Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan dan Sumber Manusia Negeri, Datuk Rozi Mamat berkata, sehingga kini semua kelengkapan untuk menjadi tuan rumah sudah ada dan menepati syarat penganjuran sukan berprestij itu. Kepada track, ujian kepada teknikal, ujian kepada marshal dan semua sekali persediaan kita lah. Cuma sekarang ini dari segi penginapan pun kita dah putuskan dan juga dari segi persediaan untuk menyambut atlet-atlet daripada luar pun kita dah putus dan kita telah mengadakan mesyuarat jawatankuasa di peringkat lokal, jawatankuasa di peringkat negeri. Datuk Rozi menyatakannya selepas melancarkan Liga Bola Sepak dan Bola Jaring peringkat DUN Telemong di Hulu Terengganu. Dalam perkembangan lain juga di Terengganu, kerajaan negeri itu meluluskan peruntukan 1.6 juta ringgit untuk membina gelanggang silat di setiap Dewan Undangan Negeri. Ia sebagai usaha merancakkan aktiviti golongan muda dan memastikan seni mempertahankan diri itu tidak luput ditelan zaman. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, kesemua 32 DUN perlu ada gelanggang silat bagi mencungkil bakat generasi muda. Pembinaan setiap gelanggang silat transformasi Terengganu Baharu TTB itu akan menelan kos RM50,000. Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka Negeri pula dicadang agar bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri selain turut dipertanggungjawab menentukan reka bentuk gelanggang. Ketika ini terdapat 30 gelanggang di seluruh Terengganu yang memberi kemudahan kepada 8,000 pesilat. Paling ramai di Kuala Terengganu, Besut dan Kemaman. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan pertandingan gendang silat 2017 di Batu Buruk. Beralih ke kejuaraan tenis remaja antarabangsa Kuala Lumpur 2017. Kejohanan edisi pertama menyaksikan Malaysia mengungguli kategori perseorangan lelaki. Aksi final pemain pelapis kebangsaan Christian Didier Chin menjinakkan pemain dari India Dev Javia melalui keputusan straight game. Kejohanan berlangsung di Kompleks Sukan Titi Wangsa. Christian turun sebagai pilihan pertama. Pemain kelahiran Sabah itu beraksi cemerlang untuk menang set pertama 6-1. Set kedua aksi sedikit sengit. Dev Javia pilihan ke-6 kejohanan memberikan cabarannya. Namun Christian tenang mengawal keadaan dan menamatkan permainan dengan kemenangan 6-4. And I never close it, so this is my first title and it's really nice in Malaysia, my first title of the year and also my first singles title for a champion. I have a runner-up but never champion, so it's nice to win in your country. Yeah. Dalam perkembangan squash, juara 5 kali terbuka British Datuk Nicole Ann David tewas mengejut kepada pemain England Sarah Jane Parry 3-1 dalam masa 56 minit. Datuk Nicole tewas 11-8, 7-11, 13-11 dan 11-7. Ini merupakan kali pertama dalam masa 26 tahun kejohanan menyaksikan pertemuan dua pemain England di final. Sarah Jane Parry dijadual bertemu seorang lagi pemain England iaitu Laura Massaro.
Dalam perkembangan lain, seramai 1,300 peserta mengambil bahagian dalam acara CIMB Cycle 2017 di Seri Menanti, Kuala Pilah. Acara yang julung kali dianjurkan kumpulan CIMB itu melibatkan dua kategori, iaitu acara endurance yang memerlukan peserta menempuh jarak kayuhan sejauh 120 km dan acara cabaran sejauh 35 km. Peserta memulakan kayuhan di Padang Astaka Seri Menanti dan seterusnya melalui laluan di sekitar Kuala Pilah, Jelebu dan Seremban sebelum kembali ke garisan permulaan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir berkenan melepaskan peserta kayuhan pagi tadi. Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Ridauddin dan Tunku Zain Al-Abidin turut menyertai kayuhan bersama-sama Duta CIMB dan Pelumba Basikal Negara Azizul Hasni Awang serta Fatihah Mustafa bagi acara cabaran. Program diteruskan dengan penyerahan cek bernilai RM120,000 daripada kumpulan CIMB kepada Tunku Ali Ridauddin. Anak patung beruang atau teddy bears memangnya boneka yang paling digemari pelbagai lapisan masyarakat di seluruh pelosok dunia. Di Pulau Pinang, anak patung beruang dari era 1900 hingga sekarang dijadikan koleksi di Museum Teddyville. Bertempat di Hilton Doubletree Resort, Batu Feringhi, museum seluas 9,000 kaki persegi ini mempunyai kira-kira 1,000 anak patung beruang. Setiap anak patung beruang yang dipamerkan di sini mempunyai pelbagai kisah serta sejarah unik dan menakjubkan. Sebab sejarah dia bukan dari kemarin saja. Dia sudah datang sejak tahun 1800 sampai sekarang. So tiap teddy bear yang kita boleh tengok dekat sini yang lama punya kita kumpul dari seluruh dunia. Lebih kurang ada 50 sampai 190 tahun. So lepas itu kita buat teddy bear yang baharu, semua dari hasil tangan. Tiap teddy bear ini boleh cakap adalah satu dalam dunia saja. Kebanyakan anak patung beruang yang terdapat di zon antik diimport khas dari luar negara seperti Kanada, Jerman, Korea, England, Amerika Syarikat dan Jepun. Menariknya, patung beruang yang bersaiz paling besar di sini ialah kira-kira 8 kaki, manakala yang paling kecil hanya bersaiz 7 inci. Peter Bear ini merupakan yang termahal bernilai RM21,500. Pelbagai watak anak beruang yang merupakan hasil buatan tangan digunakan untuk menggambar sosio budaya dan sejarah Pulau Pinang khususnya. I can see big teddy bear. I'm here for the first time. This place is really very interesting, very exciting, and I see all the teddy bears, all sizes and it's very historical. Ini kali pertama kita mengunjungi museum teddy bear ni lah. Dan ada macam-macam lah kat sini. Teddy bear Piramli lah, teddy bear Kawadi, teddy bear Hawker Center, dan kita very enjoy lah. Tidak ketinggalan, museum ini juga mempamerkan ikon anak kelahiran Pulau Pinang seperti Tan Sri P. Ramlee, Datuk Jimmy Chu, Datuk Nicole David, Datuk Lee Chong Wei bagi menghargai jasa dan sumbangan mereka terhadap negara. Teddyville pastinya akan membawa pengalaman yang cukup menarik bagi setiap individu yang mengunjunginya. Terletak kira-kira 3 km di selatan Pulau Langkawi dan bersebelahan Pulau Dayang Bunting, Pulau Tuba suatu ketika dahulu memang agak kurang dikenali. Pulau seluas kira-kira 20 km persegi itu menempatkan komuniti masyarakat nelayan dan petani di 6 buah kampung. Biarpun agak terpencil, Pulau Tuba mempunyai kemudahan asas yang mencukupi seperti bekalan elektrik, air, klinik, sekolah, balai polis, pejabat pos dan pusat internet satu Malaysia.
Wartawan Fakhrul Razi Ismail yang berkunjung ke pulau itu ada laporannya. Bekalan elektrik yang dahulunya disalur ke rumah penduduk menggunakan mesin generator diesel, kini keadaannya jauh lebih baik apabila kerajaan membina kabel dasar laut bernilai 45 juta ringgit. Pembinaan kabel berkenaan yang diluluskan peruntukannya pada tahun 2012 siap sepenuhnya selepas 18 bulan. Justru bagi memastikan penduduk tidak ketinggalan dan segala permasalahan mereka didengari, program Pemimpin Turun Padang diadakan. Alhamdulillah dah. Tak tu nak ambil kawanan bagus lagi. Nak ambil sampai perang-perang ku pun nak bagus. Bagus macam mana? Tahu sikit bagus macam mana? Bagus. Dia ada lah tengok perhatian orang usia-usia orang-orang ni. Bagi bantuan ni sabar sikit. Harapan kakak ni kalau boleh bagilah sabar sikit dengan kakak. Rumah ke apa-apa bagi cantik-cantik sikit. Semua lagi kita ni umur dah lanjut. Sementara kita nak dipanggil ruh ilahi kan. Saya naklah kebaikan untuk diri saya dengan anak saya dengan suami saya. Saya minta kalau boleh tu percepatkanlah tu klinik desa di Pulau Tubal tu. Ini memudahkan kami lah sikit. Ni nak basuh kaki pun nak kena pikuh. Kalau boleh tu cepatlah kalau macam mana kerjaan ada cadangan nak buat klinik besar, klinik kesihatan di Pulau Tubal ni. Program Turun ke Padang diketuai Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan, Pembangunan Luar Bandar dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah. Cuma kita akan tengok lagi apa yang kita tambahkan lagi lah berkenaan dengan di bawah peruntukan luar bandar itu sendiri. Dan tadi pun apabila kita turun ke rumah-rumah, kita mendapat maklumat dan juga daripada pengurusi JK sendiri, daripada penghulu jabat daerah sendiri pun sebenarnya memang ada yang dalam pelaksanaan dan juga tindakan. Turut sama Ahli Parlimen Langkawi Datuk Nawawi Ahmad dan Adun Kuah Nur Saidi Nayan. Walaupun pulau ini hanya mempunyai jumlah penduduk kira-kira 5,000 orang, namun kerajaan terus komited dalam menyediakan pelbagai kemudahan untuk manfaat penduduk di pulau ini. Laporan Fakhrul Razi Ismail dan jurukamera Asri Ismail untuk RTM. Bangkai kapal Seawall yang karam di perairan Pulau Jindo, Korea Selatan hampir 3 tahun lalu akhirnya diangkat ke permukaan air oleh pasukan penyelamat Shanghai. Kerja-kerja yang bermula sejak Khamis lalu itu mendapat bantuan 2 kapal penyelamat dan sebuah kapal selam separa. Tempoh membawa bangkai Seawall yang meragut 304 nyawa itu ke Pelabuhan Baharu Mokpo mengambil masa 3 hingga 5 hari sejauh 87 km. Saksikannya sebagai penutup Nasional 8 malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam. Satu Malaysia.